أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله عليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها
لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل Sadaqallahul Azim. Dan setelah tiba musim kemarau, datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Lalu masuklah mereka mendapatkannya. Yusuf dengan serta-merta kenal mereka, sedang mereka tidak mengenalnya. Dan tak kala Yusuf menyediakan untuk mereka bekalan mereka. Berkatalah ia pada kali yang lain, bawalah kepadaku saudara kamu yang sebapa. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan bekalan makanan kamu dan bahawa aku sebaik-baik penerima tetamu. Oleh itu kalau kamu tidak membawanya kepadaku, maka tidak ada hak bagi kamu mendapat bekalan makanan di sisiku. Dan janganlah kamu menghampiriku lagi. Mereka menjawab, kami akan memujuk bapa kami melepaskan dia bersama-sama kami. Dan sesungguhnya kami akan melakukannya. Dan selepas itu berkatalah Yusuf kepada orang-orang suruhannya, masukkanlah barang-barang dagangan mereka pada tempat simpanan barang di kenderaan mereka, supaya mereka mengetahui kelak ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, dan supaya mereka datang lagi ke negeri ini. Maka tak kala mereka kembali kepada bapa mereka, berkatalah mereka, wahai ayah kami telah diberi amaran bahawa kami tidak akan mendapat lagi bekalan makanan kiranya Bunyamin tidak pergi bersama. Oleh itu hantarkanlah dia bersama-sama kami, supaya kami dapat lagi bekalan makanan, dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dan mereka berkata, jika aku lepaskan dia pergi bersama-sama kamu, aku tidak menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya, melainkan seperti kepercayaanku kepada kamu menjaga saudaranya dahulu, yang telah kamu hampakan. Oleh itu aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah. Kerana Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya. Dan dialah jua yang maha mengasihani dari sesiapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Dan semasa mereka membuka barang-barang mereka, mereka dapati barang-barang dagangan mereka telah dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata dengan gembiranya, wahai ayah kami, apa yang kita kehendaki lagi? Ini dia barang-barang dagangan yang kita jadikan tukaran bagi mendapat gandum itu telah dikembalikan kepada kita. Dan dengan kemurahan hati menteri yang berbudi itu, akan dapatlah kami membawa lagi bekalan makanan kepada keluarga kami. Dan kami pula akan mendapat menjaga saudara kami. Serta akan dapat tambahan bekalan benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta lagi. Pemberian tambahan yang sebanyak itu mudah sekali ditunaikannya. Bapa mereka berkata,
Aku tidak sekali-kali akan melepaskan dia, Bunyamin, pergi bersama-sama kamu. Sehingga kamu memberi kepadaku suatu perjanjian yang penuh, yang teguh. Bersumpah dengan nama Allah. Kamu akan membawanya kembali kepadaku dengan selamat. Kecuali jika kamu semua dikepung dan dikalahkan oleh musuh. Maka tak kala mereka memberikan perjanjian yang teguh, bersumpah kepadanya, berkatalah ia, Allah jualah menjadi saksi dan pengawas atas apa yang kita semua katakan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Yusuf. Surah yang ke-12 pada juzuk yang ke-13, pada ayat yang ke-58 sehingga ayat 66. Ayat-ayat yang kita bacakan ini merupakan episod yang ke-10 daripada kisah Nabi Allah Yusuf AS. Yang mana telah kita kronologikan ataupun telah kita susun, kita sebut setiap episod-episod yang telah kita lalui. Bermula episod yang pertama, Nabi Allah Yusuf berbual dengan ayahnya Yaqub yang menceritakan tentang ta'bir mimpinya, menceritakan tentang mimpinya. Dan episod yang kedua, bagaimana Yusuf dengan saudaranya yang akhirnya beliau baginda dianiaya. Dan episod yang ketiga, bagaimana kita ceritakan Nabi Allah Yusuf telah dibeli oleh pembesar Mesir dan dimuliakan di rumah tersebut. Dan episod yang keempat, bagaimana Yusuf digoda oleh isteri pembesar, yakni Zulaikha. Dan episod yang kelima, bagaimana Zulaikha melakukan suatu perancangan yang jahat untuk memerangkap Nabi Allah Yusuf AS dengan memanggil wanita-wanita lain menjadi saksi akan kecantikan Nabi Yusuf dan menyuruh mereka bersebar untuk memujuk Yusuf melakukan perkara yang tidak baik. Dan episod yang ketujuh yang telah kita ceritakan bagaimana bermula kehidupan Yusuf dalam penjara. Di situ Nabi Allah Yusuf mentakbir mimpi dua temannya dalam penjara dan juga mimpi diraja. Dan pada episod yang ke-8 yang telah kita jelaskan bagaimana raja ingin bertemu dengan Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf enggan sehinggalah dibuktikan kebenarannya bahawa dia tidak bersalah. Dan episod yang ke-9 yang kita ceritakan semalam, bagaimana Yusuf mendapat jawatan tertinggi negara, menjaga keuangan negara, bukan menjadi wakil diraja dalam menguruskan seluruh pentadbirannya. Namun ketika mana Allah menceritakan episod yang ke-9, ketika mana Yusuf memegang jawatan tertinggi, maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada semua orang beriman bahawa nilai yang sebenar di sisi Allah ialah amal soleh. Nilai sebenar di sisi Allah ialah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Seolah-olah Allah Ta'ala nak beritahu kita, tiada gunanya jawatan tinggi kalau kita tak gunakannya untuk beramal soleh. Atau tidak menjadikan sebab untuk iman kita makin kukuh, makin kuat dan takwa kita makin meningkat dan makin bertambah. Malam ini kita nak cerita episod yang ke-10. Ini kronologi kisah supaya kita ingat kembali kisah Nabi Allah Yusuf AS. Episod yang ke-10 ini ialah pertemuan Nabi Allah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Setelah berpuluh tahun lamanya. Yang ternyata saudaranya tidak lagi mengenali Nabi Yusuf. Kerana Nabi Yusuf dipisahkan daripada saudaranya waktu dia masih kecil. Sedangkan saudara-saudaranya sudah pun dewasa. Kebiasaan malameh atau rupa paras orang dah dewasa dia tak berubah banyak. Dia cuma berubah uban putih, rambutnya, muka lebih kurang. Tapi orang budak kecil, seorang yang kita kenal dia waktu kecil, bila dia membesar mukanya totally berubah. Pasti berubah. Malameh dia punya gambaran wajahnya akan berubah. Dan Yusuf AS selepas dia dicampakkan dalam perigi pada usianya 12 tahun, mengikut pendapat sebagai ulama tafsir, ada yang kata 17. Kalau kita ambil 12 tahun, satu usia yang akan berubah secara drastik. Dan Yusuf AS berada di rumah pembesar Mesir. Sehingga beliau dipenjarakan bertahun lamanya. Dan kita telah sebut tentang yang menyatakan 14 tahun, 5 tahun yang pertama, kemudian 7 tahun. Yang kedua, dia menyatakan 7 tahun yang pertama, kemudian 7 tahun yang kedua, kerana temannya lupa untuk menceritakan penganiayaan yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf AS. Yusuf keluar daripada penjara
pada usianya 30-an. Ketika mana dia mendapat jawatan? Ketika mana dia mendapat kemuliaan tersebut? Atas tengah menyatakan pada usia 40-an, awal 40-an. Dan dia mendapat kerasulan dalam penjara tersebut. Maka Nabi Allah Yusuf pasti tidak dikenali oleh saudaranya yang semakin tua. Sekarang Yusuf berada pada kesempurnaan umur mudanya. Apatah lagi ditambahi dengan pakaian dirajanya. Pasti tidak dikenali. Dan apatah lagi pada sangkaan saudara-saudara Yusuf sudah pun mati. Kita bila orang dah mati dan kita anggap mati, kita macam tak mau lagi ingat wajah orang dah mati. Apatah lagi orang yang dibenci dan orang yang dihasadi, dihasad dengki. Pasti kita pun tak nak ingat. Serabut fikir orang kita dengki ini. Dan inilah pengkisahan seterusnya bila Allah menyatakan waja'a ikhwatu Yusuf. Maka telah datang saudara-saudara Yusuf. Yang dimaksudkan saudara Yusuf ialah 10 orang saudaranya. Adapun Benyamin dia kekal bersama ayahnya Nabi Allah Yaqub AS. Maka datang 10 orang saudaranya fadakhalu alaihi, lalu mereka bertemu dengan Nabi Yusuf. Ini kerana Nabi Allah Yusuf AS seorang pemimpin yang amat mengambil berat terhadap rakyat. Bila mana Nabi Allah Yusuf telah mentadbir mimpi, 7 tahun pertama akan berlaku kemakmuran hasil mahsul yang banyak. Allah menceritakan pada fasa yang kedua, 7 tahun yang kedua. Di mana mula berlaku kekeringan, kekontangan, kemarau yang panjang. Yang menyebabkan semua negara terkesan. Bukan termasuklah negara Kanaan, negara Filistin. Yang menjadikan kawasan sekeliling Mesir merasakan kesan kemarau yang begitu panjang. Dan keluarga Yusuf mengetahui kerana tersebar kisah Yusuf yang pemurah, yang penyayang. Dan yang mengambil berat. Dan yang sanggup menukar al-qamhu, gandum, untuk diberikan mana-mana keluarga yang terjejas. Dengan bayaran yang sepadan, yang kita katakan mampu dibayar. Ia dijual. Di mana Nabi Allah Yusuf AS telah memperuntukkan bagi setiap kepala dalam keluarga itu dengan bebanan seekor unta. Atau kalau kita kira beratnya lebih kurang 60 ausuk. 60 ausuk lebih kurang 165 kilogram. Di mana Nabi Allah Yusuf beri bekalan untuk satu kepala bagi setiap tahun sekali, seorang berhak mendapat 165 kilogram gandum. Maknanya kalau keluarga tu ada 10 orang, dia kira 10 bebanan unta. Terjarak dengan 165 kilogram. Ini setiap kepala dalam keluarga untuk menjadi makanan mereka setahun. Di mana dalam sukatan tersebut Nabi Allah Yusuf hadir. Untuk memastikan suatu tawazun, keseimbangan pembahagian makanan ini kepada semua penduduk yang terjejas, sama ada penduduk negara Mesir ataupun penduduk negara luar. Di mana mereka akan membayarnya dengan sejumlah wang yang mereka mampu. Yang mereka ada. Akan dibayar. Ini pada peringkat pertama terjejasnya ekonomi Mesir. Yang ia berlangsung selama 7 tahun dengan kemarau yang panjang. Kerana pengurusan urus takbir ekonomi yang hebat yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf AS, sehingga Yusuf bukan sekadar telah menjaga maslahat rakyat Mesir. Bukan negara-negara yang bersempadanan dengannya, yang berdekatan dengannya, yang terjejas sepertinya. Maka saudara-saudara Yusuf tahu tentang berita ini. Sebab menjadi suatu lumrah, suatu benda baik akan tersebar dengan cepat. Apatah lagi perkara yang menjadikan sebahagian keperluan kita. Maka saudara-saudara Yusuf pun datang menemui Yusuf, datang ke negara Mesir, dan oleh kerana saya dah sebut Yusuf AS, baginda berada di situ bagi memastikan peragian itu seimbang. Beliau sendiri pantau, tafakud. Beliau sendiri yang pantau. Tak adalah, okey kita percaya je, buat. Tak, dia duduk di situ. Dan ketika itu dia melihat saudara-saudara lelaki. Fa'arafahum, dan Yusuf kenal mereka. Wahum lahu munkirun, tapi mereka tak cam Nabi Yusuf. Perkataan munkirun, tak kenal. Tak kenal saya dah sebut pertama kerana faktor Yusuf masih kecil, mereka berpisah. Dan orang yang kecil tadi berubahnya drastik. Kalau ada sahabat-sahabat saya kenal umur 40-50 tahun, dia tak akan berubah banyak.
Paling kurang dagu satu dia ada dua, macam gitu je. Paling kurang kalau sekiranya mukanya tegang, mula berkedut, tapi mukanya sama. Tapi kalau budak-budak, tuan-tuan di keliling budak-budak, anak-anak kita yang umur belasan tahun, nanti bila dia membesar, drastik berubah wajah mereka, fizikal mereka dan lain-lain. Sebab itu mereka tak kenal Yusuf. Tambahan pula yang kita sebut tadi, mereka menganggap Yusuf sudah binasa dan mati. Dan memang keinginan mereka untuk melihat Yusuf mati dengan kedengkian mereka. Jadi itu semua faktor mereka tak cam. Mereka anggap tak mungkin Yusuf ni orang lain. Mereka pun tak pernah terfikir lagi Yusuf. Yang mereka fikir Yusuf dah tak ada, kita sekarang berada dalam kesusahan, kita perlu dapatkan bantuan ini. Walamma, dan ketika mana jahazahum, Yusuf menyediakan untuk mereka memenuhi keperluan mereka. Dan kenapa sebut Yusuf di sini? Sebab dia pemimpin, bukanlah Nabi Allah Yusuf ambil dia yang cedok bagi, tapi sebagai pemimpin arahannya berarti dia yang buat. Macam contoh kita katakan terusan dan sebagainya. Terusan Wan Mak Saman yang dibina sekitar 1800 tahun dulu di Kedah sebagai contoh. Wan Mak Saman dia tak bina terusan tu, tapi kerana dia ketua, dia suruh pekerja buat. Dan kita tak kata pekerja yang buat, bukan kita kata dia yang memimpin sebab dia yang suruh. Maka kaedah seorang pemimpin, dia menyuruh. Maka Yusuf AS ketika mana menyediakan jahazahum, menyediakan bagi saudara-saudaranya bijahazihim, bekalan-bekalan mereka, keperluan-keperluan mereka, qala tuni bi akhil lakum min abikum, bawakan kepadaku saudara sebapa kamu. Dia merujuk kepada Benyamin. Ala tarawna, tidakkah kamu semua melihat anni, sesungguhnya aku ufi kail, telah menyempurnakan kecukupan kamu, keperluan kamu, wa ana khairul munzilin, dan tidakkah kamu tengok aku orang baik? Aku sambut kamu dengan baik. Kisahnya kata ulama tafsir, ketika mana Nabi Allah Yusuf AS melihat adik-beradiknya, maka dia mula bertutur dengan adik-beradik. Kata Yusuf, ma aqdamakum biladi, kenapa kamu datang ke negara aku? Dan memang Yusuf berhak bertanya kerana saudaranya ternyata bukan orang Mesir dan dua Mesir. Dan kita memang kalau orang luar kita kata kenapa datang? Ma aqdamakum ila biladi, ma aqdamakum biladi, faqalu, lalu jawab saudara-saudara Yusuf, ayyuhal aziz, wahai tuan, wahai pemimpin, inna qadimna lil mirah, kami datang untuk mendapatkan bekalan makanan. Qala, kata Yusuf, fala'allakum uyun, kamu barangkali SB. Uyun maknanya kamu ni cuba cari rahsia negara aku. Kamu ni golongan SB yang cuba cari maklumat. Uyun, orang Arab panggil uyun. Ya, Yusuf sengaja cakap begitu untuk menarik suatu permintaan. Mereka berkata, ma'adzallah, moga Allah lindungi kami. Lalu kata Yusuf, famin aina antum, kalau begitu kamu ni daripada mana? Lalu mereka berkata, qalu min biladi Kan'an wa abuna Ya'qub Nabiullah. Kami daripada negara Kan'an. Negara Kan'an nama lain bagi negara Filistin. Selain daripada disebut bumi Syam, disebut sebagai negara Kan'an. Kerana Filistin ketika itu didiami oleh golongan Kan'ani, itu bangsa Kan'an. Kami daripada negara Kan'an dan ayah kami Nabi. Artinya mereka, anak-anak Ya'qub bangga dengan anak bahawa ayah mereka Nabi. Cuma mereka tak ikut perangai Nabi. Ya, memang dia kebiasaan anak-anak akan berbangga dengan ayah mereka, terutamanya pada waktu-waktu untuk memperkenalkan diri mereka. Mereka berkata, Abuna Nabiullah, ayah kami Ya'qub Nabi Allah. Kata Nabi Allah Yusuf, walahu auladu ghairikum, apakah dia ada anak-anak lain selain pada kamu 10 orang ni? Yang datang ni 10 orang. Ada anak lain, ramai ni 10 orang. Qalu, na'am, ya, kunna 12. Kami sebenarnya 12 orang. Fadhahaba asgharuna halaka fil bariyah, tapi salah seorang daripada saudara kami dah mati dah dulu. Dia kata dah mati dah. Mati di tempat di padang pasir fil bariyah. Wa kana ahabbana ila abihi wa baqiya syaqiquhu. Yang mati tu yang paling ayah kami sayang. Yang ada sekarang saudaranya. Untuk menunjukkan Yusuf dengan Benyamin satu ibu. Manakala 10 adik-beradiknya ibu yang lain. Sebagaimana kita telah ceritakan pada permulaannya. Fahtabasahu abu, oleh kerana yang ayah kami paling sayang dah mati,
maka tinggal saudara yang disayangi tadi, maka ayah kami tak izinkan dia keluar. Liyatasalla bihi anhu, untuk menggantikan tempat saudaranya yang dah mati tu, supaya dia dapat berhibur. Maka Nabi Allah Yusuf pun dengar cerita bahawa kedua-duanya masih hidup. Kan Nabi Allah Yusuf tanya begitu untuk dia tahu apakah ayahnya masih hidup. Dan apakah saudaranya masih hidup dan tidak dizalimi sebagaimana dia dizalimi. Artinya mereka hanya buat kepada Nabi Allah Yusuf AS. Cara tanya Nabi Allah Yusuf AS ialah untuk mengetahui maklumat ayahnya dan mengetahui maklumat adik kandungnya, Benyamin. Fa'amara bi'izalihim wa ikramihim. Maka Yusuf bila dah dengar saudara-saudaranya bercakap, meminta semua pada pembantu, pada pegawai memuliakan mereka. Beri makan dulu, berilah semua keperluan seorang tetamu. Kemudian Nabi Allah Yusuf AS menyuruh supaya disiapkan keperluan mereka dengan pertukaran barang mereka. Tetapi Yusuf AS bila dia mengarahkan kepada Ghilman, yakni pada petugasnya, bagi setiap, kerana dasar negara yang Nabi Allah Yusuf buat, setiap orang berhak dapat seekor unta bebanan seekor unta bekalan makanan untuk tempoh setahun. Yang saya dah sebut bebanan untuk seekor unta itu 60 ausuk, ataupun kalau kita kira kilo, lebih kurang 165 kilogram. Maka dipenuhi 10 ekor unta, kerana dulu orang berjalan, setiap seorang bawa seekor unta. Setiap orang bawa seekor unta. Maka unta ini dipikulkan dengan bebanan yang cukup dengan kemampuan unta. Jadi diberikan dengan 10 ekor unta. Dan bila Nabi Allah Yusuf tadi tanya, kamu kan ada adik seorang kan? Dia mereka menyebutkan adiknya dan tak ayahnya. Maka ini hadiah untuk adik dan bapa kamu. Maka dia berinya 12 ekor. Yakni 12 muatan. 10 muatan untuk mereka, adik-beradik Yusuf yang tidak mengenali Yusuf. Dan 2 ekor lagi unta yang diberi oleh Yusuf dengan segala bebanan, dengan segala makanan yang dibawa untuk adiknya Benyamin dan juga untuk ayahnya Yaqub. Kan dasar negara yang Yusuf AS buat ialah, macam saya kata, setiap orang dalam satu keluarga, dia ada peruntukan sendiri makanan tu. Dia bukan beri satu keluarga, dia beri satu individu dalam setiap keluarga. Ini satu dasar yang hebat. Kemudian kata Nabi Allah Yusuf, "I'tuni fil marrah qadimah bi akhil lakum min abikum." Nanti ingat, jangan lupa, aku nak kenal adik kamu yang seorang lagi tu, iaitu Benyamin. Tidakkah kamu lihat aku telah melebihkan orang lain, aku beri seekor seorang, kamu ni aku beri yang tak datang 2 orang pun aku bagi juga. Kamu dapat 12 ekor unta. Yang unta yang mereka bawa 10 ekor yang mereka tunggang. Ini 2 ekor bonus. Ufil kail, aku telah sempurnakan pembahagian kepada kamu. Dengan bayaran kamu siapkan cuma untuk 10 ekor. Aku macam seolah-olah beli 10 dapat free 2. Macam gitu. Ini percuma. Itu kaedah untuk menarik balik saudaranya datang. Sebab mana-mana penjual, mana-mana orang yang berurusan dengan customer, kalau dia beri hadiah, ini sebenarnya daya tarikan, targhib untuk customer tu datang balik. Kita kalau customer datang, dia pun nak beli. Nak beli apa? Nak beli, kita katakan sos lah, kita jual sos. Ni sos kita jual ni. Dia pun beli 10, nak ambil 1 hadiah. Itu sebenarnya penarik untuk dia datang lagi. Setiap kali kita beri hadiah ke seseorang, beri hadiah pada customer, pelanggan, keinginan untuk datang lagi ada. Kadang-kadang yang kutip cukai kita pun sama. Siapa bayar cukai awal, kita bagi Tupperware. Berebut bayar cukai awal. Pada Tupperware tu berapa sen je. Bayar cukai tu beratus-ratus. Tapi bila beri hadiah tu, kita manusia ni, hati kita jinak dengan beri hadiah. Bahkan kita mungkin menjadi hamba kepada hadiah. Maksudnya, kita akan tunduk dengan siapa yang beri hadiah. Sebab itu kata Nabi SAW, tahadaw tahabu. Kalau kamu suka saling memberi hadiah, maka kamu akan saling cinta menyintai. Cuma kita pun dalam budaya masyarakat kita pun guna semua sempurna lah. Sempurna hari jadi dia lah, anniversary dia lah, perkahwinan ni lah, sempurna. Kita mengambil segala sempurna kerana untuk menambahkan lagi rasa gembira dia. Walaupun dalam Islam, dalam beri hadiah ni, kita tak terikat dengan sempurna-sempurna tu. Artinya para sahabat tak tunggu ulang tahun perkahwinan Rasulullah lalu beri hadiah. Tak ada. Mereka ada, mereka bagi je. Tapi masyarakat kita, kerana kita ni banyak sambutan macam-macam, hari lahir satu sambutan dah, hari
perkahwinan kita satu sambutan lagi. Mungkin hari pencing satu sambutan lagi. Banyak kita. Artinya kita ada mungkin 10-15 jenis hari yang kita bersedia untuk menunggu hadiah-hadiah diberikan pada kita. Orang sebenarnya kita tak perlu kepada sempena-sempena itu. Dan kadang biasa pun beri je hadiah. Apa salahnya? Saat tak ada sempena pun saat tak boleh beri hadiah. Nak beri hadiah kahwin, dia tak kahwin lagi. Nak beri hari jadi, dia tak jadi lagi. Maksud tak sampai lagi. Hari jadi dia bulan 11, lambat lagi lah. Akhirnya kita masam muka sampai bulan 11. Bulan 11 baru senyum, dapat hadiah. Kita tak diajar begitu. Tapi saya tak kata, Habib tak boleh. Saya tak kata tak boleh. Saya kata kita tak diajar begitu. Kita untuk jinakkan hati manusia, tak ambil sempena apa pun. Kita bagi je. Sempena di datang rumah kita, kita bagi. Sempena dia keluar dari rumah kita pun, kita bagi. Ni hadiah apa? Sempena awak keluar rumah saya. Saya bagi hadiah juga. Awak datang pun saya bagi. Artinya tak terikat. Kembali kepada kisah ini. Lalu keluarga Nabi Allah Yusuf ni bayar lah sebab dia mesti dibayar. Pada tahun pertama dia bayar. Lalu Nabi Allah Yusuf menyuruh pembantunya supaya memasukkan kembali bayaran mereka di dalam bekalan mereka. Dia beri gandum kilo-kilo, sorok dalam gandum. Iaitu bayaran yang mereka gunakan untuk membayar gandum tersebut. Ternyata Nabi Allah Yusuf AS beri free pada mereka. Baik, Nabi Allah Yusuf dijual dengan harga yang berpatutan pada semua. Kerana bila ditimpa musibah, mereka masih mampu untuk membeli. Sebab kalau kita lihat kaedah percaturan ekonomi Nabi Allah Yusuf, pada peringkat pertama ketika mana mereka mampu, ada wang, Yusuf menyuruh dijual. Tapi harga berpatutan. Dan ketika mana mereka mula tak ada harta, Yusuf membenarkan gadaian untuk mereka mengambil. Dan ketika mana mereka tak mampu apa-apa, maka Yusuf beri percuma. Kemudian mengembalikan semua yang mereka gadaikan. Ini yang akan kita sebut nanti bagaimana proses Yusuf AS melakukan dalam tempoh 7 tahun dalam menghadapi kemarau ini. Kita bercakap tentang saudaranya terlebih dahulu. Lalu kata Nabi Allah Yusuf, "Fa illam ta'tuni bi," kalau kamu tak bawa saudara kamu tahun depan, "fala kaila lakum indi," jangan harap kamu akan dapat timbangan seperti ini. Makanan seperti ini. "Wala taqrabun," dan jangan kamu masuk lagi negaraku. Nabi Allah Yusuf buat dua cara. Pertama, ditunjuk segala contoh yang baik supaya dia kembali semula. Yang kedua, diberi amaran kalau tidak kamu tak dibenarkan untuk memperoleh sebarang makanan. Dan ini cara yang baik. Umpama kita didik anak-anak kita. Dia beritahu anak-anak kita, kalau abang dapat nombor 1, ayah beli basikal. Tapi kalau tak dapat nombor 1, apa pukul belakang tu. Maksudnya kita rotan dia. Akhirnya dia dapat nombor 1 juga lah. Kalau dia fikir tak nak basikal, dia pun tengok rotan atas belakang sakit juga. Tak nak rotan. Dan ini semua kaedah dalam Islam sendiri, dalam taghrib dan tarhib. Kalau kita solat, kita dapat pahala. Tak solat, masuk neraka. Kalau ada orang kata, saya tak nak pahala, kamu kena takut neraka. Sebab kalau tak solat, masuk neraka. Sama juga bila kita lihat uslub Nabi Allah Yusuf AS bila dia berkata pada saudaranya, kalau kamu mendatangi bawa adik kamu, maka akan kusempurnakan segala timbangan, segala bekalan, mirah yang kamu nak. Tapi kalau kamu tak bawa, jangan harap boleh masuk Mesir ini. Maka kata adik-beradik mereka, qalu sanurawidu anhu abah, kami akan memujuk ayahnya untuk melepaskannya bersama kami, wa inna la fa'ilun, kami akan buat sungguh-sungguh. Dan kami akan pujuk sungguh-sungguh. Wa qala li fityanihi, dan Nabi Allah Yusuf berkata kepada pembantu-pembantunya, ij'alu bida'atahum fi rihalihim, jadikan barang tukarannya untuk mendapat gandum ini di dalam bebanan-bebanan mereka. Yang saya sebut tadi, keluarga Nabi Allah Yusuf ini, adik-beradik Yusuf, dia bawa barang tukaran untuk mendapat gandum. Maka Yusuf suruh barang tukaran tadi sebagai harga disorok dalam gandum, tanpa diketahui bahawa mereka memperolehinya percuma. Lalu mereka membawa pulang. La'allahum ya'rifunaha, semoga mereka dapat mengetahuinya selepas itu, idzan qalabu ila ahlihim, bila mereka pulang pada keluarga mereka. La'allahum yarji'un, dengan itu mereka akan kembali semula. Sebab bila dipulangkan balik harganya, mereka akan fikir nak kembali, sama ada kerana baiknya Nabi Yusuf
Atau kerana terfikir barangkali dia terlupa ambil duit. Kita kan tuan-tuan kalau pergi beli barang, ternyata duit tadi kita jumpa balik dalam poket kita, ke penjual tadi tak ambil duit. Saya kena pulang balik duit dia ni. Dan ternyata adik-beradik Nabi Allah Yusuf ini amanah dalam bab jual beli. Cuma didengki dalam bab adik-beradik. Ini menunjukkan manusia ni tuan-tuan. Kadang-kadang dia ada baik pada keadaan tertentu, tapi kekurangan dalam keadaan tertentu. Dan Islam tidak menyuruh kita cukup dengan kebaikan yang kita ada. Bahkan dia ajar kita tambah kebaikan yang kita ada dan memperbaiki kelemahan yang ada. Maka itu Islam. Maka cerita adik-beradik dia tadi, bila dia dapati barang tukaran itu ada kembali bersama mereka, maka mereka terfikir, apakah Yusuf lupa mengambilnya? Kita kena pulangkan balik. Sebab nanti dia buat sangka sesuatu pada kita. Kan itu kata Nabi Allah Yusuf, strategi Yusuf, supaya mereka kembali. Imam mereka kembali kerana kebaikan Nabi Yusuf. Atau kembali kerana mereka rasa tanggungjawab memulangkan harga barangan tersebut. Walau Yusuf nak beri free. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan sesudah strategi Nabi Allah Yusuf untuk mereka kembali. Falamma raja'u ila abihim. Bila mana mereka semua pulang kepada ayah mereka. Ini tajuk yang episod yang ke-11. Episod ke-10, dialog mereka dengan Nabi Allah Yusuf. Apa dialog? Dan kadang mereka tak kenal Yusuf itu saudara mereka. Iaitu Yusuf menyempurnakan keperluan mereka dan meminta mereka bawa saudara mereka. Maka Yusuf bertanya, apakah kamu ni SB datang untuk menyelidik negara kami? Kata mereka, tak, kami tak kenal. Kami tak berkenaan. Melainkan kami ni anak Yaqub, ayah kami Nabi. Lalu mula menceritakan dirinya, bagi membenarkan ceritanya bahawa mereka bukan SB, baik bawa saudara kamu kecil yang kamu kata ada. Aku nak tengok dia. Bagi satu perangkap Nabi Allah Yusuf. Kalau kita dah sebut para Nabi, bijaksana. Cara mereka bercakap, menggunakan kebijaksanaan yang Allah kurniakan pada mereka. Bukan sekadar dapat berita bahawa Yaqub masih hidup dan adiknya masih hidup dan ternyata adik ini dijaga dikawal rapat oleh ayahnya supaya tidak berulang kejadian yang berlaku padanya Yusuf AS. Maka dia nak tengok sendiri. Sebab kita tuan-tuan manusia, walau kita dengar satu berita yang kita nak dengar, tapi keinginan melihat lebih kuat daripada apa yang kita dengar. Kita dengar anak-anak kita yang belajar kat luar negara tu okey, sihat, tapi nak tengok juga muka dia. Nak tengok juga. Keinginan kita melihat lebih kuat daripada apa yang telah kita dengar tentang seseorang. Maka masuk episod yang ke-11, iaitu dialog adik-beradik Yusuf dengan ayahnya pula. Sewaktu ketika mereka kembali dan membawa bekalan. Ya, dialognya. Kata Allah, falamma raja'u ila abihim. Ketika mana mereka pulang kepada ayah mereka. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami. Muni aminnal kaid. Kami kemungkinan tak dapat lagi makanan atau bekalan ini. Fa'arsil ma'ana akhwana. Kalau ayah tidak lepaskan adik untuk bersama dengan kami tahun depan. Naktal untuk kami dapat timbangan yang seperti ini. Wa inna lahu lahafizun. Ayah jangan bimbang. Kami akan jaga adik kami. Sebagaimana mereka pernah berkata pada Yusuf. Wa inna lahu lahafizun. Kami jaga Yusuf. Kata-kata itu satu kata-kata trauma bagi Yaqub. Sebab ini yang pernah disebut ketika mana dia meminta izin Yusuf membawa keluar Yusuf berjalan-jalan dengan mereka. Lalu kata Nabi Allah Yaqub, ingat balik. Kata Yaqub, qala hal amanukum, apakah aku boleh percaya kepada kamu? Alaihi, dalam menjaganya, illa kama amintukum, sebagaimana aku tak percaya kamu ketika mana menjaga saudaranya dahulu. Ala akhihi min qabl. Kamu ingat tak apa yang kamu buat pada Yusuf? Kamu kata dia matilah, itulah, inilah. Kamu bawa baju yang tak koyak. Aku tahu ini perancangan kamu. Dan kali ini kamu minta adiknya pula, aku tak akan rasa aman. Sebagaimana dahulu aku tidak aman dengan apa yang berlaku kepada Yusuf. Dan aku tidak percaya. Dengan ungkapan kamu, kami akan jaga. Wa inna lahu lahafizun. Lalu kata Nabi Yaqub, fallahu khairun hafizah. Aku tak ingin lagi kamu jaga, kerana Allah yang akan jaga. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam ketika mana Nabi Yaqub membenarkan Yusuf bersama saudara mereka, Nabi Allah Yaqub tak sebut wallahu khairun hafizah. Tetapi sebagai fitrah seorang ayah, percayalah abang boleh jaga adik. Tapi kali ini Nabi Allah Yaqub belajar sesuatu. Walaupun kita percaya makhluk dalam mengendalikan sesuatu, maka jangan lupa yang sebenar-benar menjaga Allah.
Sebenarnya apa yang berlaku kepada Yusuf AS dan Yaqub kerana kesilapan percakapan Nabi Allah Yaqub sendiri. Sebab dia meletakkan kepercayaan menjaga Yusuf kepada anak-anaknya ini. Dia percaya. Sedangkan manusia ni tuan-tuan sekalian, walau bagaimanapun dekat dan hampir dengan seorang, kita tak boleh percaya bulat-bulat kepercayaan kita pada Allah. Percayaan kita pada Allah kerana manusia itu lemah dalam menjalankan tanggungjawabnya melainkan Allah. Kalau kita kata pesan ke bini kita, ni abang nak pergi jauh ni, awak jaga anak kita elok-elok. Sekadar kita beri kepercayaan kita pada isteri kita mungkin tak mampu. Sama juga isteri nak pergi umrah, tinggal suami. Abang jaga anak elok-elok, jangan lupa buat susu. Bila dia menangis malam, abang bangun tahu, jangan buat tidur macam dulu. Kalau kita pesan banyak lah nak pergi umrah ni. Suami kita tinggal, suami kita tak nak ikut. Abang jangan lupa tutup tingkap. Nanti kalau buka api tutup, gas tu buka kepala tu. Abang pintu belakang tu jangan lupa kunci, bla bla banyak. Akhir suami kita tak ingat satu pun. Supaya kita tahu dalam perjalanan hidup, jangan duk percaya letak kepercayaan mutlak pada orang. Letak kepercayaan kita pada Allah. Dan ini yang dipelajari oleh Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yaqub. Tuan-tuan perhatikan waktu Yaqub melepaskan Yusuf dengan Yaqub melepaskan Benyamin. Ada perkataan ini, fallahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah yang Maha Penyayang. Kenapa Allah sebaik-baik penjaga? Sebab Allah lah yang Maha Penyayang. Kerana yang boleh jaga sesuatu dengan sifat sayang. Seorang tu dia akan jaga sesuatu bukan kerana amanahnya saja, tetapi kerana sifat sayang. Bila seorang tu jaga dengan sifat sayang, dia akan jaga lebih. Tuan-tuan tak nak ke kindergarten ataupun pengasuh. Kalau pengasuh tu dia sayang anak kita macam anak dia, mesti dijaga elok. Dia mandikan anak kita, dia bedak anak kita, dia main dengan anak kita, dia beri makan, siap bekal. Tapi kalau dia tengok anak kita cuma jaga nak dapat duit, dia bagi buat batuk suruh tidur. Ambil buat batuk, tidur. Atau dia pasang di kuliah yang boleh tidur. Kuliah ustaz ni tidur terus. Dengan dia tidur sekali. Sebab apa? Dia tak rasa sayang dengan anak jagaan ini. Dia cuma jaga nak dapat duit. Sebagai bisnes. Sebab tu tuan-tuan mungkin ada pengalaman waktu isteri kita kerja. So anak-anak kita jaga oleh babysitter ataupun mana-mana yang jaga anak. Kalau disayang anak, dia jaga anak kita yang kasih sayang lain. Kita ambil dia dengan berbedaknya, dengan mandinya, bersih dengan kenyang perut. Tapi kalau dia ni jaga-jaga betul, kita ambil macam kita hantar tu lah. Bukan teruk lagi. Comok muka, tak mandi, pampers tak tukar, tahi berkepur belakang. Sapatah belakang tahi ni. Sebab apa? Dia just boleh bulan-bulan 300-400. Sebab dia tak sayang. Kan itu tuan-tuan, kita nak suruh jaga sesuatu, suruh orang sayang jaga. Siapa yang sayang? Allah. Allah yang benar-benar sayang. Kerana itu Allah nak selamatkan kita daripada kemurkaan, daripada nerakanya. Dan di sini kita belajar daripada kisah Nabi Yusuf. Bagaimanapun hebat orang tu dalam menjaga sesuatu milik kita atau sesuatu yang kita harapkan dia jaga, ketahuilah mereka tak mampu jaga. Jangan letak pergantungan pada makhluk, nescaya kita kecewa. Letaklah pergantungan kita pada Allah, nescaya kita rehat dan tenteram. Kata Yaqub kali ini belajar. Aku tak percaya lagi kamu walaupun kamu kata wa inna lahu lahafizun, kami jaga. Fallahu khairun hafizah. Allah ini. Allah sebaik-baik penjaga. Walamma fatahu, dan ketika mana mereka membuka mata'ahum, bekalan mereka, wajadu bid'atahum, mereka mendapati barang mereka yang menjadi pertukaran untuk mendapat gandum, ruddat ilaihim, dikembalikan pada mereka. Ruddat, dikembalikan. Ilaihim, kepada mereka. Qalu ya abana, mana beri? Lalu mereka berkata, wahai ayah, nak apa lagi? Tengok ni, nak apa lagi? Mana beri? Nak benda lagi? Baik gaji ni. Bagus gaji ni. Tengok bukan sekadar kita dapat bekalan percuma, kita dapat balik barang kita. Ni tahun depan kita dapat banyak lagi. Cuma ayah lepaskan Nabi Yamin untuk bersama kami sebab kami janji. Kami dah berjanji dengan raja tadi. Kata mereka, hadhihi bid'atuna ruddat ilaina. Tengok, duit ataupun harga barang yang kami nak tukar dikembalikan pada kita. Wa namiru ahlana, kami dapat bekalan percuma. Wa nahfazu akhana, kami dapat jaga saudara kami. Wa nazdadu kaila baik, kami dapat tambah lagi bekalannya. Ya, sebab nanti waktu kami tak buat Benyamin pun ditambah dua unta. Ni kami kalau dengar cakap, kita dapat lebih banyak.
Sebab kita kan memang sinonim. Kita dah fikir, kalau kita dengar cakap orang, kita mesti dapat lebih lagi. Bila kita lawan cakap orang, tak dapat lebih. Ya? Kita bila satu tuan rumah, dia muliakan kita, yang dia kata, okay, jangan lupa datang lagi, tapi jangan lupa bawa benda ni. Kita memang yakin bahawa kalau kita bawa apa yang disuruh, kita akan dimuliakan lebih lagi. Dzalika kailun yasir. Yang kita dapat ni ayah sikit je. Tak banyak. Nanti dia akan tambah kita lebih banyak. Kalau dia tambah lebih banyak pun, taklah banyak pun. Sebab negara ni kaya. Macam kita sebutlah orang kaya, duit RM50 tu lekat celah gigi dia je. Kita ni orang tak berapa berat, dia RM50 tu macam seminggu. Dia RM50, even RM50,000, macam celah gigi dia. Dia ambil RM50,000. Maksudnya negara Mesir tu punya kaya, kalaupun dia beri kita banyak pun, itu sikit je sebenarnya daripada apa yang mereka ada. Jadi, si anak ni meyakinkan ayah. Kenapa ayah kena berikan kepercayaan pada kami, Benyamin itu lepaskan untuk kami bawa bersama-sama kami supaya kami dapat bekalan. Waktu mereka minta Yusuf, mereka kata supaya Yusuf dapat bermain-main. Waktu mereka minta Benyamin, mereka nak untuk menjaga masalah keluarga. Yusuf nampak dalam percakapan mereka ada kebenaran. Waktu mereka minta dulu masa Yusuf kecil, farsil ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lanasihun. Wahai ayah, lepaskan Yusuf untuk main-main dengan kami, berlari-berlari dengan kami. Kami pasti akan jaga. Tapi waktu mereka minta supaya dia lepaskan Benyamin, bukan untuk main-main. Untuk kami dapat bekalan lebih banyak. Di situ dia tahu memang keperluan tu ada. Keperluan bawa anak, adik dia untuk mendapat keperluan lebih banyak dengan kemarau yang lebih dahsyat. Sebab manusia ni tuan-tuan, bila musibah tu datang, keinginan kita menyimpang lebih banyak itu ada. Kerana kita akan takut dia akan memburuk dan memburuk. Memang perasaan kita begitu. Kita dulu kan mula-mula dengar COVID, habis roti kita borong. Kan mula-mula dulu kata kena quarantine, apa ni, kena kurung dalam rumah, habis kedai runcit licin. Saya jumpa satu kedai runcit, dia kata, Ustaz, saya top up 4 kali barang, Ustaz. Sebab orang datang, tak ada dah beli sebungkus-bungkus, datang 10 bungkus habis. Saya top up barang 4 kali kedai. Saya kata, oh, kaya dah orang, kaya dah Ustaz, dia kaya kita. Jadi banyak orang beli. Maksudnya itu ketakutan. Akhir roti pun expiry date, tak ada benda pun rupanya. Tapi itu cara kita. Setiap kali kita melihat musibah, keinginan kita menyimpang lebih banyak tu ada. Kita fikir nanti ekonomi Ustaz lagi makin tenang. Jadi itu saya simpan beli emas banyak-banyak ni Ustaz. Dulu saya pun tak suka bini saya ada emas, kan saya beli Ustaz. Tak cukup tangan kaki pun saya pakai. Sebab apa? Ni untuk akan datang Ustaz. Emas tadi. Kan begitu perangai kita. Keinginan kita. Dan ini berlaku dalam situasi memburuk ini. Lalu kata Allah Ta'ala lagi, qala lan ursilahu. Aku tak akan lepaskannya. Ma'akum bersama kamu. Hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. Melainkan kamu bersumpah dengan nama Allah. La ta'tunnani bih. Kamu akan tetap membawanya pulang. Illa an yuhatabikum. Melainkan ada sesuatu yang buruk berlaku bila mana kamu dikepung. Ataupun mungkin kamu dicolek tengah jalan, dirompak tengah jalan. Falamma, dan bila mana atauhu, adik-beradik, anak-anak Ya'qub, memberikan kepada Ya'qub mawthiqahum, janji mereka. Lalu kata Nabi Allah Ya'qub, qala Allahu ala ma naqulu wakil. Ingat, apa yang kita katakan itu Allah yang menjadi penjaminya. Walaupun kamu sumpah nama Allah pun aku tak percaya pun. Kerana Allah sebaik-baik yang akan mewakilkannya, yang akan menyaksikannya. Maka ini episod yang ke-11. Bagaimana pujuk rayu adik-beradik Yusuf untuk membawa Benyamin bersama mereka untuk menambah bekalan demi menghadapi kemarau yang lebih dahsyat. Dan yang akhirnya ayahnya melepaskannya. Namun ayahnya Ya'qub sempat menyebut kembali cerita Yusuf. Kerana ayahnya mengetahui apa yang berlaku pada Yusuf ialah satu muamarah, konspirasi. Dan mereka masih sampai sekarang tidak mau menceritakan bagaimana Yusuf hilang. Nabi Allah Ya'qub tidak mau meneka atau memberitahunya untuk supaya mereka secara jujur cerita apa yang mereka buat pada Yusuf. Sebab itu Ya'qub kata, aku tak mungkin percaya kepada kamu untuk lepaskan Benyamin kali ini sebagaimana yang telah berlaku kepada Yusuf.
Moga-moga mereka beritahu sesuatu. Tetapi mereka ternyata cukup kental dalam menjaga rahsia kejahatan mereka. Semua adik-beradik pakat, jangan dedah apa yang kita lakukan pada Yusuf. Sebagaimana kentalnya wanita-wanita yang bersepakat dengan Zulaikha untuk tidak memberitahu tentang penganiayaannya pada Yusuf. Yang akhirnya mereka terpaksa mengaku. Dan demikian adik-beradik Yusuf juga akan akhirnya mereka terpaksa mengaku. Kenapa Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yaqub tidak mengoreknya dengan lebih dalam? Dalam situasi di mana dia boleh korek, bahkan dia boleh beritahu sebagai seorang Nabi dan Rasul. Kerana dia mahu anak-anaknya mengaku secara jujur dan bertaubat. Sebagaimana kita cerita semalam, kerana Zulaikha mengaku dan pengakuan itu diikuti dengan taubat dan pengakuan kelemahan dirinya mengawal nafsunya yang sentiasa menyuruh kejahatan, sehingga Allah memulihkan Zulaikha dan mengahwinkan dengan Yusuf AS sehingga melahirkan zuriat-zuriat yang baik. Maka demikian juga episod seterusnya tentang apakah adik-beradiknya mengaku dengan tekanan yang dibuat oleh Nabi Yaqub supaya mereka mengaku. Yang akhirnya Nabi Yaqub setuju untuk melepaskan Benyamin bersama mereka kerana masalah berkalang dan dengan syarat mereka berjanji atas nama Allah. Dan kemudian Nabi Allah Yaqub mengulangi bahawa Allah menjadi wakil, saksi, bukti bahwa yang akan menguruskannya. Kalau kamu tipu, Allah mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.